Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu kita lagi dalam rancangan Perspektif Politik. Kali ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat berkaitan dengan realiti kedatangan PRU ke-13 yang akan diumumkan bila-bila masa saja sekarang ini. Tak perlu kita nak mengomel-ngomel, tak perlu kita nak menduga-duga, tak perlu kita nak buat rancangan-rancangan kita nak meneka tarikh bila, bulan bila, minggu bila, kerana PRU ke-13 betul-betul sudah mengetuk pintu-pintu tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, persoalannya sekarang ialah sudahkah semuanya bersedia? Okey, pertama sekali persediaan mental memang sudah ada di kalangan pemain-pemain politik menghadapi pilihan raya yang ke-13. Sama ada parti pembangkang atau parti kerajaan, saya yakin oleh kerana 5 tahun sekali kita menghadapi pilihan raya, 5 tahun sekali kita menghadapi pilihan raya, sudah tentulah persediaan mental sudah ada. Maknanya daripada pihak yang tertinggi dalam mana-mana parti kepada pihak pertengahan yang biasanya menjadi pekerja kepada parti itu dan peringkat bawahan yang akan menentukan parti itu akan bertapak dan seterusnya mencatat kemenangan di peringkat bawahan, biasanya sudah mengalami satu proses persediaan. Kursus-kursus diadakan, kursus di peringkat atasan diadakan, kursus di peringkat pengendali pilihan raya diadakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan sebagainya. Kursus yang melibatkan pekerja-pekerja parti sudah pun diadakan. Kursus PACA yang namanya polling agent dan counting agent, saya yakin sudah pun diadakan, dan berbagai-bagai kursus-kursus lagi yang ada kaitan langsung dengan pelaksanaan pilihan raya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, itu persediaan mental. Nombor 2 ialah persediaan fizikal. Persediaan fizikal ialah tentang daftar pemilih. Sudahkah daftar pemilih itu dilihat, dikaji? Sudahkah culaan-culaan dibuat? Culaan artinya tuan-tuan dan puan-puan ialah kalau kita pergi di satu tempat, ambil kita punya daftar pemilih, kita akan bertanya, kita akan kaji tiap-tiap satu orang yang nama mereka ada dalam senarai daftar pemilih, kita akan letakkan. Sama ada mereka ini menghala ke BN, mereka ini menghala ke pakatan, mereka ini atas pagar, mereka ini mempunyai ruang untuk menyokong pakatan, untuk menyokong BN dan sebagainya. Ini dipanggil penculaan. Dan semua parti setakat yang saya tahu mengadakan penculaan. Agaknya di kawasan luar bandar lebih mudah dicula. Tuan-tuan masuk saja di kampung di mana-mana, kampung X misalnya, tuan-tuan dah tahu dah orang ini mengundi apa, sejarahnya mengundi apa, anaknya mengundi apa, menantunya mengundi apa, itu mudah. Tetapi di kawasan-kawasan sekitar bandar dan kawasan bandar agak sukar. Sukar untuk kita menanya, sukar untuk kita mendapatkan maklumat yang tepat tentang aliran pemilihan mereka dalam pilihan raya umum yang akan datang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kita panggil sebagai penculaan. Dan bukan itu saja. Maknanya dari segi fizikalnya hendaklah diatur. Program-program diatur. Ceramah besarnya diatur. Ceramah kelompoknya diatur. Ceramah kecil-kecilnya diatur. Ziarah-ziarahnya diatur. Berbagai-bagai lagi. Dan kepada mereka yang dapat bantuan daripada teman-teman, kadang-kadang teman-teman pelajar-pelajar yang sekarang ini pelajar-pelajar diberikan kebebasan untuk menyertai politik secara aktif. Dan kita dapati bahawa apa yang disampaikan kepada kita, sebahagian daripada pelajar-pelajar dah turun ke padang sekarang ini, berkempen bagi pihak mana-mana parti yang mereka sokong. Kerana mereka sudah diikat, tangan kaki dan kaki mereka yang diikat oleh AUKU sudah lepas daripada ikatan itu. Dan mereka boleh menyertai politik. Mereka boleh menjadi peserta politik yang aktif dan bersama-sama akan menentukan masa depan negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, itu persediaan yang fizikal yang sudah dilaksanakan sejak berbulan-bulan yang lalu. Banyaklah belanja yang digunakan,
belanja untuk menghimpunkan orang, belanja untuk memberikan bahan-bahan, belanja untuk membeli segala merchandise yang diperlukan dalam menghadapi pilihan raya. Tempahan-tempahan sudah tentulah dibuat. Setengahnya keluar negara misalnya, yang paling popular di negara China. Tempahan-tempahan sepanduk-sepanduk ditempah, paraphernalia ataupun bahan-bahan peralatan-peralatan pilihan raya telah pun ditempah dan sebagainya pun telah pun sampai semula ke negara ini untuk hanya menanti masa dan ketika tempahan-tempahan ini digunakan untuk pilihan raya tersebut. Yang ketiga ialah persediaan yang dikatakan persediaan yang lebih daripada mental, yang lebih daripada fizikal, ialah persediaan spiritual, daya tahan kita. 1 tahun berkempen, berapa tahun berkempen? Daripada 4 tahun yang lalu, sejak diumumkan keputusan pilihan raya umum yang ke-12, ya, pada 2008 dulu sampai sekarang ni, yang saya ingat diri saya sendiri pun terlibat secara langsung. Tak henti-hentinya para penonton yang dihormati sekalian. Kita berjuang siang, malam, pagi, petang, masuk kampung, keluar kampung, masuk negeri, keluar negeri, masuk pekan, keluar ke pekan, masuk masyarakat yang jauh, kita masuk masyarakat yang jauh. Masyarakat pertengahan, kita pergi masyarakat yang pertengahan. Masyarakat yang berdekatan dengan bandar, kita pergi masyarakat yang berdekatan dengan bandar. Apa yang kita sebutkan tidak lain dan tidak bukan, ialah falsafah perjuangan kita. Pilihan raya sudah hampir. Tuan-tuan akan bersama-sama untuk menentukan di mana negara kita akan pergi. Di mana aliran-aliran yang akan dibawa untuk membawa Malaysia ke satu era yang akan datang ini. Bersaing dengan negara-negara yang lain. Di mana ekonomi kita, di mana bisnes kita, di mana ruang politik kita, di mana ruang sosial kita, di mana ruang pendidikan kita, di mana ruang penyatuan kita, di mana ruang jati diri kita sebagai rakyat Malaysia. Seluruhnya diambil kira dalam PRU ke-13 yang akan datang ini. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, inilah tentang spiritual ini, kekuatan spiritual. Saya lihat dalam PAS misalnya, kerana saya pernah megang jawatan Naib Presiden PAS selama beberapa ketika, Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor selama beberapa ketika. Saya tahu bagaimana persediaan orang PAS untuk menyediakan diri mereka, pimpinan mereka dan ahli mereka dalam menghadapi pilihan raya. Yang ditekankan ialah kekuatan spiritual ini. Untuk kita melawan arus, kita kena ada kekuatan spiritual. Untuk kita melawan kehendak diri kita sendiri yang tidak terbatas ini, kita perlu ada latihan spiritual ini. Dan kelatihan spiritual inilah di antaranya yang sangat penting, yang akan memandu kita untuk menjadikan mana-mana parti yang berikan penekanan kepada pendekatan kerohanian spiritual ini, parti ini akan dapat bertahan. Apapun yang akan berlaku, menang adalah merupakan pemberian daripada Allah. Kalah tidak memberikan kesan kepada parti yang diperjuangkan, parti yang mempunyai kekuatan spiritual seperti itu. Sebab itu, sesaudara dalam dunia di mana-mana, terutama dalam dunia Islam, kita dapati pemimpin-pemimpin atau parti-parti Islam di seluruh dunia, kalah pun mereka terus berjuang, menang pun mereka terus berjuang. Maknanya, tidak ada noktah dalam perjuangan mereka. Tidak ada koma dalam perjuangan mereka. Yang ada mereka akan terus berjuang. Sebab mereka tahu kaki mereka adalah untuk Allah. Tangan mereka adalah untuk Allah. Lidah mereka adalah untuk Allah. Hati budi mereka adalah untuk Allah. Bahkan nyawa mereka adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, sangat perlu dalam parti yang di mana pun, terutamanya parti yang berteraskan agama, parti yang berteraskan Melayu, parti yang ingin memertabatkan institusi raja misalnya, parti itu mesti mempunyai kekuatan-kekuatan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Bila fizikalnya kuat, bila mental intelektualnya kuat, bila spiritualnya kuat, bila emosinya kuat, maka persediaan yang ampuh mungkin akan berlaku dalam menghadapi pilihan raya tersebut. Tetapi kalau salah satunya tidak mempunyai kekuatan, fizikalnya hebat, persediaannya hebat, infrastrukturnya hebat, fasilitiesnya hebat, tetapi dalamannya tidak ada, jiwanya kosong, saya rasa tidak akan membawa ke mana-mana.
Kekuatan yang ada adalah kekuatan yang sementara. Sebab itu para penonton yang dirahmati sekalian, bagi kita orang Islam, bagi kita orang Melayu di Malaysia, yang merupakan 60-65% daripada komposisi penduduk di negara kita ini, mari kita tumpukan kekuatan yang ada. InsyaAllah, mari kita bergayut kepada kekuatan yang ada kepada umat. Kekuatan yang ada kepada umat tidak lain, tidak bukan, melainkan penyatuan umat Islam, umat Melayu di Malaysia. Saya bersama dengan teman-teman di Jati, tidak lain dan tidak bukan, mengharapkan kesepaduan ini, mengharapkan unity ini, mengharapkan kesatuan ini. Hanya dengan kesatuan ini, hanya dengan kesepaduan ini, hanya dengan unity ini, kita akan dapat melihat bahawa Islam, bahawa bangsa Melayu, bahawa institusi raja betul-betul akan dapat diketengahkan, betul-betul akan dapat dimertabatkan, betul-betul akan dapat diletakkan di singgasananya nanti. Tuan-tuan dan puan yang hormati sekalian, ya, harapan saya dalam PRU ke-13 ini insya-Allah dari sudut persediaan yang saya sebutkan tadi, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, pulangkan kepada Allah. Apapun, pulangkan kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah tuan-tuan dan saya berusaha siang malam pagi petang untuk menobatkan Islam, untuk kita memakmur, untuk kita mengagungkan Melayu, untuk kita memertabatkan institusi raja, mari kita jangan tinggal sedikit pun, sesaat pun tidak meninggalkan kekuatan kita untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita memberikan segala-gala yang ada kepada kita untuk menentukan para penonton yang dihormati sekalian, insya-Allah orang Islam akan menang, orang Melayu akan menang. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.